Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan untuk sembahyang maghrib berjemaah, dan juga insya-Allah kita akan mengikuti kuliah yang pada hari ini, iaitu saya akan menceritakan kisah-kisah Al-Quran. Dan kisah-kisah ni banyak. Ada kisah Quran, ada kisah daripada kitab-kitab lain, kan? Jadi kita ambil kisah Al-Quran. Pasal apa Al-Quran? Pasal Al-Quran ini adalah kitab yang terpelihara. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang turunkan peringatan ini, kami akan jaga dia sampai bila-bila. Pasal itu tuan-tuan ya, kita tengok Al-Quran ini tak pernah diselewengkan. Walaupun ada geng-geng Yahudi tuan-tuan, dia nak selewengkan Al-Quran, dia nak gugurkan huruf-huruf Al-Quran, tak berjaya. Sebab janji Allah janji bahawa Allah akan pelihara Al-Quran sehinggalah sampai hari akhirat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hari ini kita baca kisah-kisah Al-Quran. Jadi kalau ada siapa yang ada kesempatan ambil terjemahan Al-Quran, sama-sama kita boleh semak daripada Quran tuan-tuan ya. Daripada Al-Quran itu kita akan semak apa ceritanya, apa sebenarnya yang berlaku tuan-tuan. Bulan lepas saya dah bincang dengan tuan-tuan tentang bagaimana Adam alaihi salam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah ciptakan Adam, ya, kemudian malaikat komplain, ya, sebab apa Adam? Sedangkan Adam ini di kalangan manusia yang melakukan pertempuran darah, yang melakukan peperangan, yang melakukan, sebab apa Adam? Sedangkan nahnu nusabbihu bihamdik. Kata Allah dalam Al-Quran, ya, kami sentiasa bertasbih, kami sentiasa memujimu ya Allah. Kenapa tak pilih kami je? Kan, tapi Allah pilih Adam. Rupanya Adam ni ada kelebihannya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni, apa nama tersebut? Ya, Allah ajar Adam itu dengan nama-nama. Adam ini mempunyai pengetahuan, mempunyai kepakaran untuk mentadbir, untuk menjadi khalifah. Sebab itu Allah pilih manusia. Sebab itu Allah pilih manusia, yang mana manusia inilah yang akan mentadbir alam ini tuan-tuan, ya. Tapi bila dah Allah jadikan Adam, ya, di kalangan malaikat itu ada nama syaitan. Allah suruh malaikat semua sujud pada Adam, semua pakai sujud kecuali iblis. Siapa iblis tuan-tuan? Iblis inilah, iaitu yang dijadikan asal kejadian iblis itu daripada api. Adam itu daripada tanah. Jadi tuan-tuan, iblis tak mau ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Aba wastakbara, enggan, takabur. Ya, itu akhlak yang tak baik tuan-tuan ya. Pokok kepada kejahatan ni, aba wastakbara. Ya, dia tak mau buat, degil, kemudiannya takabur pula. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dalam golongan orang yang kafir. Hari ini tuan-tuan saya nak cerita. Kadang saya buat analogi tuan-tuan ya. Saya buat analogi tuan-tuan. Kalaulah iblis tu dia menyerupai muka dia yang sebenar, agak-agak ada orang ikut tak? Dia bertanduk, mata merah, kan, gigi bersiung tuan-tuan. Ada agak-agak ada orang nak ikut tuan-tuan? Tak ada orang nak ikut dia. Rupa berhuduh. Tapi tuan-tuan, iblis pandai. Iblis telah mencipta satu gerak kerja yang kuat, yang supaya dapat memperdayakan manusia. Sebab dia janji dengan Allah bahawa dia akan memperdayakan manusia. Hari ini kita tengok Al-Quran, bagaimana Al-Quran menceritakan sikap iblis, pendirian iblis,
terhadap untuk menguasai manusia, tuan-tuan. Okey tuan-tuan, tengok ayat yang pertama daripada suratul A'raf, ayat yang surah yang ke-7 ayat yang ke-16. Tuan-tuan boleh buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Qala, Iblis berkata, fabima aghwaytani, kerana engkau telah menyesatkan aku, la aqudanna, pastinya aku akan selalu menghalangi mereka, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan menghalangi mereka daripada jalan-jalan yang lurus. Tuan-tuan tengok ayat Al-Quran. Qala fabima aghwaytani la aqudanna, la tu mana dia ditaukid, la pastinya, la tu mana pastinya, nampak tak? La aqudanna ada nun, asalnya qa'ada, tapi Allah ditambahkan nun, ada sabdu kan, makna apa? Pastinya dengan yakin. Ya, ada dua taukid tu. La aqudanna, pastinya aku akan halangi mereka, siratakal mustaqim, dari perjalanan yang benar. Baik, kata ahli tafsir, ighwa artinya menyesatkan. Qala fabima aghwaytani, kerana engkau telah menyesatkan aku, dikata kepada Allah, kerana engkau telah aku sesat, jadikan aku sesat, maka aku akan sesatkan manusia. Ya, ighwa artinya menyesatkan, kebalikan dari petunjuk. Ighwa makna dia lawan pada ihda. Kita baca ihdinas siratal mustaqim kan, itu lawan daripada aghwaita, lawan perkataan yang berlawanan. Ya, jadi kebalikan daripada petunjuk jalan Allah yang lurus adalah jalan yang menghantar siapa pun menempuh jalan itu kepada kebahagiaan. Jadi jalan petunjuk, jalan kebahagiaan, jalan yang kita nak ikut, tuan-tuan. Tapi la aghwiyanna, mana Allah akan memberi dia jalan kesesatan. Karena engkau telah menyesatkan aku kerana Adam dan keturunannya, maka aku bersumpah untuk duduk di atas jalanmu yang lurus untuk menghalang mereka. Aku tumpang juga jalan lurus, bukan aku nak sepi sama-sama orang jalan lurus, aku nak halang orang jalan di lurus ini supaya sampai ke matlamat dia. Mana apa tuan-tuan? Mana syaitan dah berjanji bahawa dia akan menyesatkan manusia, ataupun dia kata aku akan selalu mengintai mereka, sebagaimana begal penduduk jalan yang untuk tercegat orang-orang yang melintasi aku, sehingga aku boleh menghalangi dan memutuskan jalan mereka dengan memperdayakan mereka agar menempuh jalan lain yang telah aku buat untuk mereka supaya sesat dari jalan kebenaran. Tuan-tuan, ini dia kerja syaitan. Ya, syaitan tuan-tuan, saya cakap tadi, kalau dia mari dengan watak yang sebenarnya, orang tak ego, orang takut, orang lari. Tapi dia mari dengan jalan-jalan yang berbagai, yang mengiurkan manusia, yang boleh menghiasi manusia kata itu baik, sedangkan benda itu buruk. Ini katakan jalan kesesatan. Tuan-tuan yang hari ini subhanallah, Allah jadikan kita di zaman ini tuan-tuan, ya, zaman hidup 2022. Mungkin kalau kita hidup tahun tahun 1820 ataupun 17 tuan-tuan, ya, mungkin kita tak nampak rupa macam ni. Dulu kita berada di bawah kerajaan Uthmaniyah, Turki. Islam melebar kuasanya ke seluruh dunia, tuan-tuan. Ya, umat Islam bersatu. Kita umat Islam tuan-tuan bersatu dulu tuan-tuan. Bersatu apa? Bersatu dari satu tulisan. Tulisan Arab, tulisan Parsi, tulisan Uthmaniyah, tulisan Pakistan, tulisan Melayu ni dengan Jawi kan asalnya. Ya, semua tulisan sama. Kita disatukan. Ya.
Tuan-tuan tengok juga sebahagian bendera-bendera Selangor, bendera Kelantan, bendera apa tuan-tuan, Johor, ada kesan-kesan Osmaniyah Turki. Pasal apa tuan-tuan kita ikut Turki? Pasal dulu jajahan Osmaniyah ni melebar sampai ke sini. Dia naungan je di sini tuan-tuan. Tetapi apabila British masuk sikit-sikit, maka dia buat order baru. Order baru. Ni new apa nama? New order, apa nama dia panggil? New World Order New World Order. Dunia baru. Katanya nak menggantikan old order. Ya. Dunia lama. Nama ni merujuk pada Islam. Ya. Apa dia New World Order tuan-tuan ni? Inilah kerja syaitan. Ya, mengubah, membebaskan manusia. Berlakunya revolusi Perancis, ya, membebaskan manusia supaya manusia ni buat ikut suka dia, lesbian tak apa nama, nak kahwin ikut suka dia. Ni tuan-tuan. Apa tujuan dia? Supaya manusia tidak tunduk pada Allah. Apa tujuan tuan-tuan? Supaya manusia tidak mengabdikan diri pada Allah, memberi kebebasan kepada manusia. Dengan alasan kebebasan tuan-tuan, manusia ikut hawa nafsu dia. Tuan-tuan, ini kata syaitan. La ughwiyannahum, dia akan usaha dan dia buat berbagai projek atas alasan ketamadunan, alasan kemajuan, ya, hingga menyesatkan manusia. Yang hari ini tuan-tuan, manusia leka dengan hiburan, leka dengan berbagai-bagai ancaman dunia pada hari ini tuan-tuan, ya. Kita tengok ayat yang kedua dalam surah Al-A'raf juga, ayat yang ke tadi 16 ni ke 17 tuan-tuan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat Al-A'raf ayat yang ke 17, kalau tuan-tuan boleh buka, ya. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Tuan-tuan, kita ambil sikit bahasa Arab, ya. Thumma mana kemudian, la'atiyannahum, pastinya. La tu makna pastilah, asalnya ata ya'ti, ya. Ata memang datang. La'atiyannahum, pastinya aku akan mendatangi mereka. Siapa ni? Syaitan. Summa la'atiyannahum, pastinya aku akan datang kepada umat-umat manusia. Min baini aidihim, dari depan mereka, ya. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aimanihim, daripada kanan mereka. Wa an syama'ilihim, daripada kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Tuan-tuan, ya. Baik, Allah kata bahawa kemudiannya syaitan ni datang kepada manusia daripada kanan, depan, ke belakang, kiri, kanan, ya, supaya manusia ni tak bersyukur. Okey, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni adalah anak menakan sepupu Rasulullah. Sepupu Rasulullah nama dia Abbas. Abbas tu pak saudara Rasulullah, ya. Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah, tapi umurnya berbeza. Rasulullah dah tua dah umur 50. Abdullah bin Abbas ni budak lagi, duduk belakang Rasulullah, ya. Naik unta, duduk belakang Rasulullah. Rasulullah kata apa? Aku pesan padamu, wahai Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, ya, aku akan ajar kepada kamu, ya, semua manusia ni kalau nak bagi mudarat pada kamu, tak akan bagi mudarat dengan izin Allah. Semua manusia ni nak bagi manfaat pada kamu, tak akan dapat manfaat kecuali dengan izin Allah. Rasulullah ajar ada kecil dalam hadis 40 tu yang kita baca kan. Ini nama dia Abdullah bin Abbas. Dia seorang ahli tafsir. Ahli tafsir, ya. Ahli tafsir tuan-tuan. Sebab itu bila orang tanya dia, apa makna ni? Thumma la'atiyannahum, kemudian syaitan datang kepada kamu. Min baini aidihim, dari depan kamu. Apa makna dari depan kamu? Kata Abdullah bin Abbas,
kemudian pasti aku akan datang mereka dari depan, iaitu aku akan membuat mereka ragu tentang akhirat. Ya, jadi syaitan akan meragu-ragukan kita tentang akhirat. Mari puak-puak liberal tuan-tuan, bolehkah kita ni dibangkitkan pula? Dia ragu kita tuan-tuan. Kita kena mati, dah hancur dalam kubur, bolehkah dibangkitkan? Ini semua hujah-hujah yang dibawa oleh orang jahiliah. Bolehkah manusia dibangkitkan? Kita dah hancur dalam kubur dah. Bolehkah tuan-tuan? Boleh, Tuhan yang buat. Kan Tuhan dah jadikan manusia daripada tiada kepada ada. Dah ada, cuma hancur ya. Nak jadi balik senang lah tuan-tuan. Senang bagi Tuhan, daripada tiada kepada ada pun dia boleh buat. Kan Tuhan tu buat, ciptakan Adam dan Hawa. Adam dia jadikan Hawa. Hawa tu tak ada mak, ada bapa dia Adam, Allah ciptakan. Aisyah tak ada mak, tak ada bapa, Allah ciptakan. Senang bagi Tuhan, dia nak buat. Tapi dia sebut nak ragu-ragu kita. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian syaitan itu datang daripada depan kamu. Buat apa? Meragukan tentang hari akhirat. Ya, kemudian wa min khalfihim, dan datang dari belakang, iaitu mendorongkan kamu cintakan dunia. Tadi lupa akhirat, mari dari belakang pula lupa dunia. Ya, cintakan dunia. Sayang dunia. Tuan-tuan, tak jadi macam sahabat dulu tuan-tuan. Subhanallah, Allah bagikan barisan manusia yang begitu hidup, jiwa mereka begitu kuat. Kan, Abu Bakar sanggup bagi harta dia dalam peperangan Tabuk seluruh semua. Omar mari bagi setengah harta dia. Ya, Abdul Rahman bin Auf bagi harta dia 200 keping emas. Cuba bayang, 200 keping emas. Satu keping emas tu berapa ribu tuan? 200 keping emas bagi Rasulullah. Adakah mereka miskin tuan-tuan? Tidak. Sebab Allah janji dah, orang yang menderma ni Allah akan gantikan balik. Sebab mereka cintakan akhirat. Tapi mari syaitan kata apa? Nanti syaitan akan datang dari depan kamu. Apa dia? Meragukan kamu tentang akhirat. Dari belakang kamu, cintakan kamu dunia. Sayang dunia tuan-tuan. Rumah, kereta kita, kerjaya kita, sayang. Dia bagi kita sayang tuan-tuan. Memanglah siapa pun tak sayang tuan. Tapi kita nak ambil sikitnya untuk akhirat, untuk perjuangan. Nak bagi tuan-tuan. Kita nak bagi RM10 sebulan kat masjid pun kita ketar tangan kan. Macam mana nak bagi, nak bezakan dengan Abu Bakar, bagi seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Bila tanya pada anak dia, apa ayah kau tinggal pada kau? Allah dan Rasul. Tuan-tuan, kalaulah manusia boleh buat perjuangan Islam itu tuan-tuan, subhanallah. Ya, tinggi kita punya hikmah tuan-tuan. Ya, hari ini kita tengok jihad di Palestin, jihad di Syria tuan-tuan. Apa yang kita buat? Apa yang kita bantu? Tak buat apa. Mereka bermati-matian berdepan dengan Yahudi. Jadi Allah sayangkan harta kita, sayangkan dunia kita, tak sanggup nak bagi. Takkan Tuhan janji dah, kau bagi aku ganti balik. Malaikat turun setiap pagi, Allahumma u'ti munfikan khalafa, ya Allah kau berikanlah orang yang bersedekah itu gantian yang baik. Tapi tak yakin. Keyakinan kita kurang tuan-tuan. Habislah duit aku, nak bagi 1,000 pun takut. Ya, sedangkan Tuhan dah janji tuan-tuan. Baik. Kemudian Allah kata apa lagi? Jadi syaitan itu datang dari depan belakang. Wa min khalfihin wa an aymanihin, daripada kanan kamu, iaitu mengaburkan kamu persoalan agama. Mengaburkan kamu persoalan agama. Tadi saya baru balik tadi tuan-tuan, mengajar orang pergi umrah. Kan, pergi umrah. Di antara syarat tawafnya mesti bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Apa makna hadas kecil? Ada orang tak tahu tuan-tuan. Apa makna hadas kecil? Hadas kecil itu ialah orang yang tidak berudu. Hadas kecil dengan hadas besar pun tak tahu tuan-tuan ya. Itu benda simple dalam fardu ain.
Hadas kecil orang yang tidak berwuduk, kalau terkentut dia mana dia berhadas kecil. Itu mana hadas, kan? Hadas besar pula orang yang berjunub, dia kena mandi baru dia boleh semayang, dia boleh tawaf. Itu pun dia tak tahu. Mungkin dia terlupa ke tak tahulah ya. Tapi benda basic. Saya pun terkejut juga, tak tahu ke benda ni. Benda sekecil benda yang kita amal tiap-tiap hari pun tak tahu. Apa mana hadas kecil, apa mana hadas besar pun tak tahu. Dia tak pernah berjunub ke? Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ini, sebab itu dia kata wa an aimanihim. Jadi syaitan ini cuba mengkaburkan. Banyak belajar dan belajar, terlupa tentang fardu ain. Fardu ain asas kepada kita sebagai seorang muslim pun tak tahu. Tuan. Ini satu benda yang kita sibuk dengan benda lain. Ya, kelas muzik kita boleh hantar, kelas piano boleh hantar tuan-tuan, kelas karate boleh hantar, kelas agama nak hantar tak ada duit pula dah. Sampai fardu ain, hadas kecil hadas besar pun tak tahu. Umur dah 30 40 lah, kan tak tahu lagi. Tuan-tuan. Jadi kata apa, syaitan cuba mengaburkan kamu tentang persoalan-persoalan agama. Wa an syama'ilihim, iaitu dari kiri kamu syaitan akan datang lagi, iaitu membuat mereka menyukai kemaksiatan, suka benda maksiat. Jadi syaitan itu datang dengan depan, belakang, kiri, kanan, serang manusia. Suka dia syahwat, suka kepada benda yang tak elok. Bukan dia tak tahu tak elok, dia tahu tak elok, tapi dah teringin nak buat. Pasal apa? Syaitan mentazyin, menghiaskan yang buruk itu jadi macam baik. Macam baik tapi tak baik. Kan zina tu jahat. Buang anak tepi tong sampah, siapa ada mana tamadun boleh kata buang anak tong sampah, tuan-tuan? Orang yang tak bertamadun tapi berlaku, tuan-tuan. Pasal apa? Terjebak dengan hasutan syaitan zina. Kan asalnya kan buruk, tapi dia cuba terjebakkan manusia dengan zina. Akhirnya buruklah, tuan-tuan. Walaupun dia hias syaitan itu dengan syahwat, dengan kegairahan, orang tengok terliur, kan, tapi dia jahat. Dia membawa kepada kejahatan, tuan-tuan. Dan hari ini pula ya, kita bebaskan anak-anak muda kita bercampur laki perempuan. Ikhtilat, nama istilah dalam bahasa fiqh dipanggil ikhtilat, ya, bercampuran antara lelaki dan perempuan. Baik tak baik, tuan-tuan? Berlakulah hari ni bila dah bercampur, kan, tak kira bini orang ke anak dara orang, tuan-tuan, dia bercampur habis, menyebabkan berlakunya ikhtilat, berlakunya sibih-sibih perzinaan. Itu bukan kata persetubuhan yang haram tu nama zina, tidak. Wala taqrabuz zina, kata Al-Quran, ya, jangan kamu hampiri zina. Hampiri itu dah zina lah. Hampiri itu dah zina lah, tuan-tuan. Tengok, kan, pegang-pegang itu dah zina dah. Bukan kata zina itu persetubuhan itu je haram, tak. Sebelum mukaddimah itu dah diharamkan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah, ya, jangan kamu hampiri zina kerana dia ada jalan yang buruk. Ya, okey, tuan-tuan. Ini tak habis, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini Allah cerita apa? Syaitan akan datang kiri, kanan, depan, belakang untuk meragui kita. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur, iaitu mengesakan Allah dengan menggunakan segenap tenaga, seluruh anggota tubuh dan segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka dalam ketaatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Tuan-tuan, itu dia. Jadi syaitan ini pastinya akan datang, akan usaha untuk mengaburi kita, tuan-tuan. Sebab itu saya sebut, tuan-tuan, ya, hari ini kalau syaitan itu didatangkan dengan wajah yang sebenar, orang akan lari, takut. Tapi dia menggunakan berbagai-bagai projek, projek liberal, ya, projek apa, tuan-tuan? Projek Syiah, ya, projek apa, tuan-tuan? Ya, projek freedom, supaya kita tertipu, akhirnya terhasut dengan suasana begitu, tuan-tuan. Jadi kita kena cipta pula, tuan-tuan, projek-projek untuk mengembalikan manusia kepada ubudiah kepada Allah. Kena kembalikan ubudiah kepada Allah, tuan-tuan. Kita kena ciptakan. Apa dia, tuan-tuan, projek? Simple lah.
Macam mana nak bawa anak-anak muda sembahyang subuh? Tuan ya. Macam mana nak bawa anak-anak muda sembahyang subuh, tuan-tuan? Ini berlaku di Gaza. Ya, mereka berjaya mendidik anak-anak muda mereka solat subuh di waktu musim sejuk. Musim sejuk, tuan-tuan ya. 10 darjah Celsius. Boleh budak-budak tu mari. Kita cabaran kita, tuan-tuan, dengan udara pun alhamdulillah segar pagi hari, tuan-tuan, pun tak dapat nak tarik anak-anak muda kita, tuan-tuan. Mana anak-anak muda kita yang belasan tahun untuk penuh masjid? Itu di antara projek lah ya. Dan terkuasa boleh fikirkan macam mana nak buat, tuan-tuan ya. Setengah masjid dia orang hadiahkan basikal. Siapa yang dapat sembahyang subuh 40 waktu, 40 hari ya, tanpa gugur, maka kita akan bagi basikal. Contoh kan. Basikal mungkin tak belik dah ni, budak ni tengok basikal apa, bagilah handphone sebiji ke. Seronok lah, tuan-tuan. Jadi kita kena tukarkan ya, bagi dia benda-benda yang baik untuk pancing dia supaya balik kepada jalan Islam, pancing dia supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara-cara dia ya, tuan-tuan ya. Itu sebagai salah satu projek. Ada banyak lagi projek-projek lain yang kita perlu fikirkan, tuan-tuan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 39 ayat 40. Surah Al-Hijr ayat 39 dan 40, tuan-tuan. Qala rabb, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan bahawa aku disesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih antara mereka. Jadi syaitan dah buat pengakuan, qala rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku, kan engkau telah memberikan aku ni sesat, la uzayyinannahum, pastinya sama, tuan-tuan, la di depan dia ada nun yang bersabdu, itu makna litaukid. La uzayyinanna, aku akan hiasi bagi mereka itu di bumi, wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan berikan kesesatan kepada mereka semuanya sekali. Syaitan telah declare bahawa dia akan menyesatkan manusia. Ini dia akan menyesatkan manusia itu bukan cakap biasa, cakap ditaukid. Pastinya dia akan menyesatkan manusia. Satu manusia yang tak boleh disesatkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, iaitu hamba yang ikhlas kepada Allah, tak boleh disesatkan oleh syaitan. Kita, tuan, pertarungan kita dengan syaitan ni panjang, bukan sehari dua hari yang cerita kan. Bukan sehari dua hari, tuan-tuan, panjang. Saya baca sejarah Palestin ya, bagaimana Yahudi itu boleh ambil Palestin, tuan-tuan, panjang cerita ya. Masa kerajaan Uthmaniyah menaungi Palestin lagi, dia dah usaha dah macam mana nak dapatkan Palestin. Dia buat conference tahun 1887 yang diketuai oleh Theodor Herzl. Theodor Herzl ni kepala Yahudi Zionis ya. Kumpulkan teknokrat Yahudi di Basel, Switzerland, bincang macam mana kita nak buat Jewish state selepas 100 tahun. 1887 mereka nak buat 1987, tuan-tuan. Dia dah bincang dah tahun 1887, tuan-tuan. Lama, panjang cerita, tuan-tuan. Ya. Jadi, tuan-tuan, nak ceritanya, tuan-tuan, ini gerakan syaitan yang lama dah berusaha untuk menjauhkan kita daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka nak jadikan Masjidil Aqsa itu sebagai Haikal Sulaiman. Siapa ni? Yahudi. Siapa Yahudi ni? Abna'u syayatin, iaitu anak cucu syaitan ya. Sebab dia nak, dia
suruh manusia jangan sujud pada Allah, jauhkan pada Allah, maka dia syaitan. Ya. Jadi tuan-tuan, syaitan yang dah mengaburi dunia pada hari ini, ya, segala kebaikan, segala kejahatan mereka dikatakan baik, tuan-tuan. Ya, bila sistem kapitalis, tuan-tuan, yang menguasai dunia, apa berlaku, tuan-tuan? Yang miskin papa kedana, yang kaya begitu kaya. Jadi tuan-tuan pergilah negara Indonesia ke negara India, tuan-tuan, miskin sungguh-sungguh. Ya, sisa makanan dikutip makan, miskin. Yang kaya sungguh-sungguh. Ya, ada Ferrari sampai 3, 4 biji, 10 biji, tuan-tuan, ada. Yang kaya. Ya, ini sistem kapitalis, tuan-tuan, yang diterokai oleh siapa? Yang diterokai oleh Yahudi, menjadikan manusia itu tidak seimbang. Ya. Jadi tuan-tuan, dia nak cabut manusia ini supaya tunduk pada manusia. Ya, jangan tunduk pada Allah. Jadi tanggungjawab kita lah sebagai orang yang beriman untuk mengajak manusia untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tengok suratul Isra ayat 62. Qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Qala, berkatalah iblis, ara'aitaka, terangkanlah kepada aku ataupun nampakkan kepada aku, hadzal ladzi karramta, inikah yang engkau muliakan pada aku, la in akhartani, sekiranya engkau berikan waktu pada aku sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatah, pastinya aku akan sesatkan keturunannya kecuali sebahagian kecil, illa qalil. Jadi iblis berkata pada Allah, ya, terangkanlah pada aku, ya, kalaulah inikah yang engkau muliakan daripada aku, sekiranya engkau berikan waktu pada aku, ya, dia minta pada Tuhan supaya dia ni lewat sikit mati dia sampai hari kiamat. Kalau Tuhan perkenankan supaya iblis ni dilewatkan kematian dia sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu, dia akan menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihi salam. La ahtanikanna, itu pun ada sama tu, pastinya dia akan menyesatkan anak zuriat anak Nabi Adam, illa qalil, kecuali sedikit sebagiannya yang beribadah, tuan-tuan. Iaitu iblis dengan lancang engkar, namun Tuhan yang sebesantun memberikan tangguh waktu. Iblis berkata, terangkanlah kepada aku, inikah engkau telah muliakan daripada aku, iaitu katakan kepada aku tentang makhluk yang engkau muliakan atas diriku ini, kerana engkau memerintahkan aku sujud padanya. Mengapa engkau muliakan atas aku? Mengapakah engkau melebihkan dirinya atas diriku, padahal aku lebih baik daripadanya? Jadi tuan-tuan, jadi dia minta pada Allah supaya Allah lewatkan mati dia. Untuk apa? Semata-mata nak sesatkan manusia. Tuan-tuan, saya baca ni bukan satu ayat, tuan-tuan, ya. Ada 4-5 ayat yang menceritakan bahawa syaitan itu akan menyesatkan manusia. Ya, menyesatkan manusia supaya manusia ini sesat, engkar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat akhir, tuan-tuan, kita baca tentang bagaimanakah janji syaitan. Qala adhhab, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ayat surah Isra ayat 63 64. Qala adhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Ia iblis berkata, terangkan kepada aku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau berikan waktu pada aku sampai hari kiamat, pasti aku akan sesatkan keturunannya, kecuali sedikit. Allah berfirman pada dia, qala dhahab, pergilah, tetapi barang siapa antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanamlah balasan semua, sebagai pembalasan yang cukup dan berdaya sahaja
perdayakanlah sahaja-sahaja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda, yang berjalan kaki, yang bersekutu dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu berilah janji pada mereka, padahal syaitan itu hanyalah menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi syaitan akan menggunakan berbagai tipuan daya, tipu daya supaya kita ini tersesat, supaya kita ni engkar pada Allah. Diberinya janji-janji macam syaitan janji dengan Adam, makanlah, kita namakan pokok khuldi, tapi dalam Quran tak ada sebut pokok khuldi, dia sebut hadhihi syajarah, pokok ini pokok, jangan dekat, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekat dengan pokok ini, kata Allah. Tapi syaitan mari, kau makan tak apa, dekat yang tak boleh. Siapa yang makan buah khuldi ni, kata syaitan, dia akan kekal selama-lama dalam syurga. Dia tipu Adam AS. Jadi Adam pun tengok macam orang baik, macam terpedaya, akhirnya dia pun makan. Maka Allah lucutkan ke Adam itu daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini dia hakikat pertembungan antara kita dan syaitan ini akan berterusan sampai hari kiamat. Tadi ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana kalau kita berdepan dengan sihir kan? Sihir macam mana nak buat? Kita nak lawan dengan apa? Boleh kita guna sihir lawan sihir balik? Yang kita dah lawan syaitan, nak ambil syaitan lawan syaitan, tuan-tuan. Ni syaitan tipu kita juga terseksa. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita mulakan dengan isti'adz billah, minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan bacalah ayat-ayat ruqyah yang boleh lawan dengan sihir. Banyak dalam Quran, banyak menceritakan ayat-ayat ruqyah, antaranya ayat kursi. Pasal apa tentang ayat kursi, tuan-tuan? Sebab ayat kursi, tuan-tuan, adalah kita ayat tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan, yang hidup lagi berdiri, lagi qayyum, lagi gagah perkasa. La ta'khudhuhu sinah, tidaklah bagi Tuhan itu mengantuk, wala naum, dan juga tidur. Kita bawa kereta baru sekejap dah mengantuk, tuan-tuan ya. Bagi Tuhan tidak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil, bagi dia itu langit dan bumi. Bagi Allah itu sekalian ada langit dan bumi, dia punya. Dia tahu apa yang berlaku. Itu ayat tauhid. Bila kita baca tauhid, tuan-tuan, syaitan akan lari. Bila kita baca ayat-ayat yang meyakinkan kita bahawa ini adalah pertolongan Allah, syaitan akan lari, tuan-tuan. Dia tipu, syaitan ni adalah tipu daya. La aghwiyannahum, dia menyesatkan kita. Dia akan lari. Jadi peganglah kepada akidah, pegangkanlah akhlak yang baik, peganglah kepada Al-Quran, kerana Al-Quran itu syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu penawar. Orang sakit, sama ada sakit fizikal atau sakit roh, penawar, penawar bagi kita, tuan-tuan. Dah masuk insya-Allah. Tuan-tuan, sebab itulah kita kena ada yang kedua, banyakkan zikir kepada Allah. Ingat Allah, syaitan lari. Syaitan akan lari. Jadi kena didik. Jangan dah kena dah baru nak didik, tuan-tuan. Tak boleh. Dia sebelum kena lagi. Sihir ni baru kita akan dapat didik, tuan-tuan. Alam tara anna arsalna asyayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahawa sungguhnya kami telah mengutuskan syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan bersungguh-sungguh. Jadi memanglah syaitan ini dia tak suka orang yang mentauhidkan Allah, yang tunduk depan Allah, yang beribadat, yang sujud kepada Allah. Ini syaitan cukup anti, tuan-tuan.
Ya, apa-apa benda saja. Lepas tu bila orang baca hadis tentang perkahwinan, bila berlakunya akad nikah, kan, akad nikah, maka syaitan akan lari terkejar-kejar, lari lintang pukang, tuan-tuan. Ya, tercirit-birit. Pasal apa? Pasal orang akad nikah. Sebab dia tak berjaya menggoda orang ni berzina. Tuan-tuan, itu dia. Dan syaitan bila mana orang buat baik saja, dia akan lari, tuan-tuan. Sebab itu jangan bagi peluang kepada syaitan untuk mengganggu kita, tuan-tuan. Sebab itu ambillah resam Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa Umar buat, tuan-tuan? Umar kata, Rasulullah kata apa? Umar ni paling ditakuti oleh syaitan. Umar ni, kalaulah Umar lalu satu lorong, nescaya syaitan akan lalu lorong lain. Dia tak ikut Umar. Takut dia pada Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, ya. Jadi sebab itu kita kena ada bekalan, ya, untuk kita ini sentiasa dapat sokongan, ya, dapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berusaha, ya, khususnya orang kafir ni, ya, mereka sentiasa mendorongkan berbuat maksiat. Jadi syaitan lagi sukalah orang yang macam ni, tuan-tuan. Orang yang sentiasa dilorong, ya, untuk melakukan maksiat, tuan-tuan, ya. Okey. Jadi tuan-tuan, bila Adam alaihi salam, ya, telah pun bila iblis, ya, laknatullah, dah declare bahawa dia akan menyesatkan manusia. Sampai bila? Sampai hari akhirat. Jadi tuan-tuan, ini satu kaedah yang kita kena pegang, ya. Tadafu' bainal haqqi wal batil. Pertemuan antara jalan hak dan batil. Ini satu kaedah sunnatullah. Kitab ini ditulis oleh Abdul Karim Zaidan tentang sunnatullah yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ni ada beberapa tips, ya, untuk kita tahu kaedah manusia ni. Antaranya apa? Pertemuan bainal haqqi wal batil, ya, pertemuan antara orang yang membawa kebenaran dan membawa kebatilan itu akan terus bertemu. Macam minyak dengan air, boleh bercampur tak? Tak boleh. Kau goncanglah dalam botol air, tuan-tuan, minyak dan air, dia tak akan bercampur. Dia tak akan bercampur. Begitulah juga orang yang membawa jalan kebenaran dan jalan kebatilan tidak pernah bersama. Kalau nampak dia ni macam bagus, ya, ya, tapi dia buat benda tak elok, itu tak elok lah. Dia tak akan jadi elok, kan? Ya. Sebab dalam Islam, al-ghayah la tubarril wasilah. Matlamat baik tak menghalalkan cara. Ya, aku ni nak bagi sedekah pada orang miskin ni matlamat baik, tapi aku merompak duit bank, boleh tak, tuan-tuan? Tak boleh. Ya. Tapi ini Yahudi boleh pula. Yahudi pasal dia lawan Tuhan. Dia lawan Tuhan, tuan-tuan, dan dia pula anak cucu syaitan. Dia dibenarkanlah. Tapi akhirat dia kena godam dengan Tuhan, ya. Dia boleh, sebab apa? Dia boleh menghalalkan apa cara untuk sampai matlamat dia. Kita orang Islam tak boleh. Kita masih berpegang ke berjalan kebenaran, jalan hidayah. Pasal dalam sembahyang disebut ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah jadi kami jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, kita kena ada stand, ya, kena ada stand, kena ada kaedah, ya, kaedah Al-Quran itu kena ada daripada kita, tuan-tuan, ya. Jadi jangan sekali-kali kita berkompromi dengan apa ajakan syaitan. Jalan batil ni, apa saja yang membawa kebatilan, tak boleh ada kompromi. Ya, sebab dia tadafuk, ya, dia akan bertentangan, dia akan bermusuhan. Bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya, Syed Qutb menafsirkan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, mana apa Maliki Yaumiddin, ya, Tuhan yang memiliki hari kemudian. Apa dia hari kemudian tu, tuan-tuan? Iaitu hari akhirat. Rupanya orang beriman dengan akhirat dengan orang yang tak beriman dengan akhirat ni sangat berbeza.
Dia tak boleh duduk sekali. Dia tak boleh duduk sekali tuan-tuan. Dia kena ada permisah. Dah masuk Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita azan dulu. Ya, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan pada hari ini dapat manfaat kita bersama tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.